Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Pada hari ini kita akan teruskan sesi kupasan kita untuk bab 10 Sulalatus Salatin. Okey, so kita teruskan sahaja. Okey, dalam bab 10 Sulalatus Salatin ini seperti yang kita telah kupas kemarin, kita ada 6 episod, iaitu episod Tun Mutahir dijadikan bendahara, titisan keturunan Bendahara Sri Maharaja, peristiwa Pati Adam dengan Tun Minda, meminang Puteri Gunung Ledang, tepuk berbalas alang berjawat dan Hang Nadim dititahkan ke benua Keling. Jadi cikgu just refresh peristiwa penting bagi setiap bab, setiap episod yang telah kita kupas kemarin, sepintas lalu apa yang paling penting dalam setiap episod. Sekiranya kamu ada sebarang soalan, boleh terus bertanya dan cikgu akan jawab. Kita teruskan. So, kita masuk dalam peristiwa episod pertama, iaitu Tun Mutahir dijadikan bendahara. Dalam episod ini, kita tahu ada 9 orang calon bendahara yang ingin dilantik sebagai bendahara oleh Sultan Mahmud Shah, dan Sultan Mahmud Shah berdepan dilema ingin melantik yang mana satu sebagai bendahara. Namun akhirnya Sultan Mahmud Shah dapat membuat keputusan apabila bondanya iaitu Tun Senaja mencadangkan kepada baginda agar baginda Sultan Mahmud Shah melantik ayah saudaranya iaitu Sri Maharaja Tun Mutahir sebagai bendahara. Jadi Sri Maharaja Tun Mutahirlah bendahara di Melaka untuk menggantikan Bendahara Putih selepas Bendahara Putih meninggal dunia dengan gelaran Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir. Dan bendahara ini, Sri Maharaja Tun Mutahir ni mempunyai kebesaran ketika di Balai Mengadap. Ada 3 peristiwa yang kamu sudah belajar kemarin, iaitu sekiranya raja yang datang menghadap, maka Bendahara Sri Maharaja tidak akan turun dari Balai Menghadap, tetapi hanya menjemput raja-raja ini untuk naik ke Balai Menghadap. Kemudian sekiranya yang datang ke Balai Menghadap itu ialah anak raja atau pengganti raja, maka barulah Bendahara Sri Maharaja akan turun dari Balai Menghadap, jemput anak raja atau pengganti raja ini untuk naik ke Balai Menghadap. Yang ketiga, jika yang datang ke Balai Menghadap itu ialah Raja Pahang, maka Bendahara Sri Maharaja akan berdiri dan Raja Pahang akan naik ke Balai Menghadap, duduk di tempat Bendahara Sri Maharaja, dan Bendahara Sri Maharaja akan duduk berampiran dengan Raja Pahang. Okey, ini antara... Yes, Mary? Cikgu sedang share screen kan ni sekarang, Cikgu? Alamak, tiada kah Mary? Tiada, Cikgu. Astaga, cikgu membebel. Sekejap, Mary. Cikgu membebel tanpa kamu nampak. Rex pun diam-diam. Rex? Hai ya Rex. Okay, thank you Mary. Okey, Cikgu. Sayangnya masa kita. Okay, nampak sudah Mary? Nampak sudah? Ya, nampak sudah. Okay, jadi kamu faham tu kan peristiwa dalam episod pertama Tun Mutahir dijadikan bendahara. Tun Mutahir telah dijadikan bendahara menggantikan Bendahara Putih setelah Bendahara Putih meninggal dunia, dan Tun Mutahir mempunyai kebesarannya seperti yang cikgu telah katakan sebentar tadi, ada 3 kebesaran ketika di Balai Menghadap. Melaka menjadi makmur sepanjang pentadbiran Sri Maharaja, Tun Mutahir sebagai bendahara. Okay. Yang ini cikgu rasa kamu faham sebab kemarin cikgu sudah bincang. So ingat siapa yang mencadangkan Tun Mutahir sebagai bendahara ialah Tun Senaja. Okay. So kita pergi ke next slide. Okay. Dalam titisan keturunan Bendahara Sri Maharaja, kita perlu tahu siapa watak Bendahara Sri Maharaja, adik-beradik dia dan juga anak-anak mereka. So paling penting di sini kamu tahu Tun Hasan Temenggung itu anak Bendahara Sri Maharaja, dan Tun Minda itu ialah anak kepada Tun Abdul, adik kepada Tun Mutahir, dan Tun Minda ini telah dijadikan anak angkat oleh Sri Naradiraja Tun Tahir, iaitu abang kepada Sri Maharaja Tun Mutahir. Yang ni faham kan? Faham kan? Faham? Faham juga. Yang ni cikgu continue lah ya, saya rasa sebab ini kamu sudah faham kemarin kan? Sangat simple.
Oke? Cikgu, Ya, Mary. jadi maksudnya kalau ikut urutan yang paling tua Tun Tahir, yang kedua Tun Mutahir, yang ketiga yang paling bongsu Tun Abdul. Kalau ikut di slide ini, ya begitu. Tun Tahir Abang, Sri Maharaja Adik, bongsunya Tun Abdul lagi lah. Oke? Alright. Alright, so juga teruskan ya. Oke, Cikgu. Oke, thank you. So, di sini dalam peristiwa Patih Adam dengan Tun Minda, tadi kamu sudah diperkenalkan dengan Tun Minda. Tun Minda tuh anak siapa? Anak siapa tadi? Anak kepada anak angkat Sri Naradiraja, Tun Oke, Tahir. betul. Ayahnya yang sebenar siapa? Ayah sebenarnya Tuh. ah, Tun? Tun Tahir juga. Tun Abdul. Nih, Tun Eh, Abdul. Ya, Tun Abdul. Oke, thank you, Ebil. So, kita continue. So, kita tahu Tun Minda ini anak Tun Abdul dijadikan anak angkat oleh Sri Naradiraja. Oke, so dalam peristiwa Patih Adam dengan Tun Minda ini, apa yang perlu kamu ingat ialah Patih Adam tuh seorang pangeran dari Surabaya yang pergi ke rumah Sri Naradiraja. Dan ketika dia bersama-sama Sri Naradiraja, dia melihat Tun Minda ini, anak angkat Sri Naradiraja ini yang masih kecil berlari-lari di hadapannya. Dan Sri Nara sambil bergurau mengatakan bahawa Tun Minda itu ingin berkahwin dengan Patih Adam. Jadi Patih Adam ni ambil serius kata-kata Sri Naradiraja. Jadi sebelum dia balik ke Surabaya, dia telah menebus seorang budak perempuan dan dibawanya balik ke Surabaya. Okay, tujuan dia tebus tu adalah supaya nanti dia boleh nampak sekiranya budak perempuan tu sudah dewasa, artinya Tun Minda juga sudah dewasa. Jadi apabila anak perempuan yang ditebusnya ini sudah dewasa, maka Patih Adam pun kembali ke Melaka berjumpa Sri Naradiraja, menuntut janji Sri Naradiraja supaya dikahwinkan dengan Tun Minda. Tapi Sri Naradiraja enggan kerana baginya segala yang dikatakannya itu hanyalah gurauan. Jadi Patih Adam pun marahlah lalu cuba merogol Tun Minda dan untuk ini Patih Adam telah merasuah penjaga pengawal-pengawal di rumah Tun Minda sehingga menyebabkan Patih Adam dapat masuk ke rumah Tun Minda, menangkap Tun Minda dan juga akhirnya mengugut akan membunuh Tun Minda sekiranya Sri Naradiraja ingin bunuh dirinya. Oleh sebab Sri Nara sayang akan Tun Minda, kemudian Patih Adam ini pun dikahwinkanlah dengan Tun Minda. Okey, faham ah? Itu simple. Cikgu permudah sahaja. Refresh yang kemarin. Boleh? Boleh, Cikgu. Sure ah? Kalau tidak apa-apa, kamu betul faham, cikgu pergi ke next episode, iaitu Peminang Puteri Gunung Ledang. Siapa yang mau kahwin dengan Puteri Gunung Ledang? Sultan Mahmud Sultan Mahmud Shah. Okey, betul. Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah ingin kahwin dengan Puteri Gunung Ledang untuk menunjukkan dia ini seorang raja yang istimewa, lain daripada raja yang lain, kerana dia dapat mengahwini puteri yang tidak dimiliki oleh raja-raja lain. Jadi untuk ini, Sultan Mahmud Shah telah mengutus Laksamana Hang Tua dan Sang Setia untuk meminang Puteri Gunung Ledang dan Hang Tua telah membawa Tun Mamat, penghulu Indragiri untuk menebas jalan ke Gunung Ledang. Jadi Tun Mamat inilah yang sampai ke puncak Gunung Ledang setelah Hang Tua dan Sang Setia keletihan. Okey, ini antara peristiwa-peristiwa aneh yang dialami oleh Tun Mamat ketika dalam perjalanan menuju ke puncak Gunung Ledang. Angin bertiup kencang seolah-olah Tun Mamat ini boleh terbang dan mencapai awan. Kemudian Tun Mamat dengar bunyi buluh perindu yang sangat merdu. Tun Mamat nampak sebuah taman yang sangat indah dipenuhi oleh burung yang berterbangan, pelbagai bunga, buah-buahan, mergastua dan kayu-kayan. Dan di sini juga Tun Mamat nampak burung boleh bersyair, berbait, bergurindam, berseloka, manakala bunga boleh mengilai, tersenyum, berpantun dan berseloka. So untuk bahagian ini, kamu take note, ini ialah bahagian B, pembangunan masyarakat, cinta akan alam sekitar. Okay?
Kamu boleh ambil ni take note sebagai kupasan untuk cinta akan alam sekitar bahagian pembangunan masyarakat. Okey, so ketika di puncak Gunung Ledang ini, maka bertemulah Tun Mamat ini dengan Dang Raya Rani. Kemarin cikgu dah bagi tahu siapa itu Dang Raya Rani. Apa jawatan dia konon-konon dalam cerita ni? Dia penjaga itu Gunung Ledang. Okey, dia pengetua Puteri Gunung Ledang ya. Pengetua Puteri Gunung Ledang. So, siapa tahu apa syarat-syarat yang diminta oleh Puteri Gunung Ledang kepada Sultan Mahmud Syah? Dia Jambatan minta Judul hatinya ada Okey. 6 syarat cikgu. Sekejap, si Rex ada jawab satu. Rex, apa Rex? jambatan emas yang menghubungkan Melaka sampai Gunung Ledang. Ya. Lagi selain jambatan emas? Semang Ah, Raja Siapa itu? Ketua Tujuh Siapa yang cakap semangkuk darah Raja Putra Ahmad tu? Raja Ahmad tu? Nyanya. Oh, Vanessa. Okey, semangkuk darah Raja Ahmad. Lagi, siapa lagi mau jawab? 7 dulang hati Judul hati nyamuk. Siapa tu? Dena dan Mary. 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 Okey, 7 dulang hati nyamuk. Apa lagi? Setempayan air pinang muda. Betul. Apa lagi? Satu lagi. Nah, apa ni? Apa ni? Setempayan air mata. Betul. Okey, itulah antara syarat yang diminta oleh Puteri Gunung Ledang kepada Sultan Mahmud Syah. Jadi Sultan Mahmud Syah mengatakan apabila Tun Mamat balik pergi Melaka sampaikan semua syarat ini, Sultan Mahmud Syah kata semua ini dia boleh sediakan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang di atas ni semua 5 ni dia boleh sediakan. Melainkan dia tidak sanggup mengambil semangkuk darah Raja Ahmad. Tapi sanggup pula dia cari setempayan air mata, setempayan air pinang muda, 7 dulang hati kuman, 7 dulang hati nyamuk. Di mana mau cari itu? Siapa yang cari? Kamu rasa siapa yang akan cari ni? Siapa yang sediakan ni? Siapa sediakan? Hang Tuah. Mana ada hang tua? Bukan hang tua. Bukan. Siapa yang sediakan 7 dulang hati nyamuk ni? Siapa yang akan memastikan benda ni akan ada? Dapat disediakan. Bendahara. Bukan. Rakyat Melaka. Rakyat Melaka itu sendirilah yang akan berusaha mencari benda ini. Okey, setempayan air mata. Kalau Mary sebagai rakyat Melaka, Mary akan dipaksa untuk menangis. Menangislah Mary. Menangislah Mary. Supaya banyak air mata tu yang akan ditadah. Ditadahlah di situ. Begitu juga dengan hati nyamuk, hati kuman. Macam mana mau cari nyamuk? Belah itu nyamuk, ambil hati dia. Macam mana mau cari kuman? Belah itu kuman, ambil hati kuman. Tapi bagaimana Sultan Mahmud Syah boleh sediakan semua ini, tapi hanya semangkuk darah putera dia yang senang-senang, toreh saja kan, tangan, toreh saja, maka akan dapat semangkuk darah. Jadi inilah syarat-syarat pelik yang pada Sultan Mahmud Syah dia boleh tunaikan. Tetapi semangkuk darah Raja Ahmad, puteranya, dia tidak sanggup. Jadi ini menggambarkan sikap pentingkan diri pada watak Sultan Mahmud Syah apabila dia lebih mengutamakan keinginan dia berkahwin dengan Puteri Gunung Ledang sehingga sanggup memastikan semua syarat ini tertunai, seksa rakyat Melaka untuk tunaikan syarat ini, tetapi tidak sanggup untuk mengambil semangkuk darah puteranya. Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Selfish kan? 7 dulang hati nyamuk boleh pula suruh rakyat Melaka cari kan? Tapi semangkuk darah Raja Ahmad yang dia sendiri boleh ambil, dia tidak sanggup. So akhirnya Puteri Gunung Ledang pun tidaklah berkahwin dengan Sultan Mahmud Syah. So kita continue, boleh? Boleh cikgu. Okay, thank you. So next ialah tepuk berbalas, alang berjawab. Okay, dalam episod ini watak penting kamu, ada orang masuk? Tiada. Watak penting kamu ialah Sultan Narasingah, Maharaja Ishak dan Sultan Mahmud Syah. So kita akan lihat 2 orang raja ini. First kita tengok Sultan Narasingah. Sultan Narasingah ni ialah Raja Indragiri
menantu kepada Sultan Alauddin Riyad Shah. Okey. Dalam buku teks dia cakap menantu marhum Melaka. Marhum itu artinya macam almarhum, mendiang, yang sudah meninggal, yang sudah mangkat. So siapa Raja Melaka yang sudah mangkat sebelum ini? Itu ialah Sultan Alauddin Riyad Shah. So Sultan Narasingha, Raja Indragiri, menantu Sultan Alauddin Riyad Shah berada di Melaka dan dia ingin kembali ke Indragiri. Okay, kerana baginya walaupun dia ada negeri di Indragiri, tapi dia sendiri berada di Melaka dan dia tidak pernah lihat negeri dia. Tambahan pula, rakyat-rakyat Indragiri yang berada di Melaka pada waktu itu seolah-olah diperhambakan oleh anak tuan-tuan di Melaka. Okay, bagaimana anak tuan-tuan di Melaka itu perhambakan rakyat Indragiri ialah apabila anak tuan-tuan di Melaka ini ingin menyeberang sesuatu tempat, tapi tempat itu ada lopak. Kamu tahu lopak kan? Kamu tahu lopak? Bila contohlah orang Melaka tu kan, anak tuan-tuan mau limpas itu lopak. Jadi diorang tidak mau kaki diorang basah. Diorang suruh itu orang-orang Indragiri sikut diorang, babok diorang, pikul diorang di belakang diorang, babok. Jadi itu orang-orang Indragiri terpaksa lah babok ataupun pikul itu orang-orang anak tuan-tuan di Melaka untuk limpas itu lopak. Jadi bukan seorang, dua orang yang minta babok, tapi banyak yang minta babok sama itu orang-orang Indragiri. Jadi rakyat Indragiri ini mengadu kepada Sultan Narasingha. Diorang bilang kami tidak sanggup sudah stay di Melaka ini sebab di sini kami seolah-olah jadi hamba kepada anak tuan-tuan. Marilah kita balik ke Indragiri. Okey, so far boleh faham? Boleh, cikgu. Ada yang tidak faham? Ada yang tidak faham? Ada? Tidak? Semua faham? Okey, kalau semua faham, cikgu teruskan. Jadi Sultan Narasingha jumpa dengan Sultan Mahmud Shah. Dia bilang, saya mau balik ke Indragiri. Sultan Mahmud Shah tidak beri. Okay, Sultan Mahmud Shah first time dia tidak bagi. Tapi second time Sultan Narasingha jumpa dengan Sultan Mahmud Shah, dia bilang, saya mau bawa saya punya permaisuri bermain. Jadi bermain tu bukan bermain-main tapi macam yang kita pernah cakap pada bab awal dahulu, bermain itu ialah berjalan-jalan, macam makan angin. Jadi Sultan Mahmud Shah pun benarkan dan akhirnya Sultan Narasingha bawa permaisuri dia, bawa rakyat dia balik ke Indragiri. Okey. Itu sekarang ni diorang balik ke Indragiri. Ingat Sultan Narasingha ini Raja Indragiri, tapi dia berada di Melaka. Okey, so apabila dia balik ke Indragiri, maka kita beralihlah ke watak Maharaja Isap. Siapa ini Maharaja Isap? Maharaja Isap ialah raja di Indragiri. Kenapa dia jadi raja? Sebab apabila Sultan Narasingha ni berada di Melaka, maka ayah Maharaja Isap iaitu Maharaja Tuban, kalau cikgu tidak silap, kamu boleh rujuk balik buku teks. Maharaja Tuban menjadi raja di Indragiri. Dan apabila Maharaja Tuban ini mangkat, maka Maharaja Isap inilah anak kepada Maharaja Tuban ini yang menjadi raja di Indragiri. Tapi apabila Sultan Narasingha ni balik ke Indragiri, jadi Maharaja Isap ini pun melarikan diri ke Lingga. Dia lari pergi Lingga sebab dia kena halau oleh orang besar di Indragiri waktu itu, iaitu Tun Kecil dan Tun Bali. Jadi bila Maharaja Isap ini lari ke Lingga, maka Sultan Narasingha pun jadi raja di Indragiri. Boleh ikutkah? Boleh juga. Okey, dia macam rampas kuasa lah balik kan. Masih ingatkan yang macam Raja Kasim ambil kuasa daripada Raja Rekan. Kan? Lebih kurang begitulah. So, Maharaja Isap dia lari ke Lingga apabila Sultan Narasingha jadi raja di Indragiri. Ketika di Lingga, Maharaja Isap ni jadi menantu Maharaja Megat dan akhirnya bila mentua dia, Maharaja Megat ni mangkat, Maharaja Isap pun jadi raja lah di Lingga. Kemudian, ingat nih, sekarang Maharaja Isap raja di Lingga.
Sultan Narasinga, Raja Indragiri. Itu yang paling penting. Oke, sebenarnya diorang ini bersepupu, sepupu. Oke, kemudian ketika Maharaja Isap ini berada di Melaka, ketika Maharaja Isap pergi ke Melaka, Sultan Narasinga ini pergi serang Lingga. Oke, Maharaja Isap pergi Melaka, Sultan Narasinga serang Melaka. Jadi marahlah Maharaja Isap, lalu kemudian dia pun bertindak balas menyerang Indragiri ketika Sultan Narasinga ini di Melaka. Oke, kalau kamu lihat bab ini, ada bahagian yang menyatakan bahawa Maharaja Isap ini dia tunggu masa yang sesuai untuk serang Indragiri. Masa sesuai itu ialah ketika Sultan Narasinga berada di Melaka. Okay, itu Maharaja Isap tunggu. Dia tidak mau serang Indragiri ketika Sultan Narasinga ada di Indragiri kerana istri atau permaisuri Sultan Narasinga itu ialah Putri Melaka. Itu kamu kena ingat. Kan Sultan Narasinga ini menantu Sultan Alauddin. Jadi artinya permaisuri dia ini ialah Putri Melaka. Jadi Maharaja Isap tidak mahu serang Indragiri ketika Putri Melaka itu ada di Indragiri. Karena nanti kalau dia serang Indragiri ketika Putri Melaka itu ada di sana, seolah-olah Maharaja Isap ini menentang Melaka, derhaka kepada Melaka. Sebab itu Maharaja Isap tunggu Sultan Narasinga ini bersama permaisurinya keluar dari Indragiri, pergi ke Melaka, barulah Maharaja Isap serang Indragiri. Oke, adakah kamu faham bahagian itu? Adakah kamu faham bahagian itu? Cikgu, di tempat saya ada stuck sedikit. Tidak tahu lah, mungkin saya punya internet yang tidak berapa baik kali. Yang saya last dengar Maharaja Isap dia tunggu masa yang sesuai untuk menyerang Indragiri. Lepas itu cikgu? Oke, lepas tu Mary ialah dia tunggu masa yang sesuai untuk serang Indragiri kerana Maharaja Isap ini tidak mahu serang Indragiri ketika permaisuri Sultan Narasinga tu ada di Indragiri. Kerana kan dia punya permaisuri tu ialah anak ataupun putri Melaka kan, putri kepada Sultan Alauddin Riyad Shah. Kan Mary? Itu kamu faham dulu yang itu. Mary punya line tidak bagus lagi kah? Rex, line kamu oke kah? Boleh ikut dengan jelaskan, Cikgu? Boleh, Cikgu. Oke, sekarang rasa ni masalah Mary ni line. Dia macam hilang kan? Dia terkeluar kan ni? Ya, dia terkeluar, Cikgu. Dia terkeluar. Tidak Lagi apa. pun sekarang hujan tak Cikgu? Iyalah. Tapi kamu so far oke kan? Boleh dengar Cikgu kan? Boleh Cikgu. Oke, so kita continue saja dulu. Nanti apa-apa Mary akan masuk tanya. So, apa yang berlaku ialah selepas Maharaja Isap serang Indragiri ini, maka dia segeralah pergi ke Melaka menghadap Sultan Mahmud Shah. Dia pun pergi masuk menghadap Sultan Mahmud Shah. Dan masa dia sampai di Melaka tu, Sultan Mahmud Shah sedang membicarakan tindakan Maharaja Isap ini yang menyerang Indragiri. Jadi Sultan Mahmud Shah pun suruhlah Sri Maharaja Tun Mutahhir ni bicarakan macam jadi hakim ya. Di sini Bendahara Sri Maharaja jadi hakim. Sultan Mahmud suruh Bendahara Sri Maharaja membicarakan Maharaja Isap ini bersama-sama Sultan Narasinga. Jadi Maharaja Isap pun cakaplah berkenaan dengan tindakan dia menyerang Indragiri. Dia bilang, saya memang serang Indragiri, tapi saya serang Indragiri sewaktu permaisuri Sultan Narasinga tu tiada di sana. Sebab dia tahu Sultan Narasinga punya permaisuri itu ialah anak kepada Raja Melaka. Jadi apabila Sultan Mahmud Shah dengar kata-kata Maharaja Isap ini yang tidak menyerang Indragiri sewaktu anak Raja Melaka itu ada di Indragiri, maka Sultan Mahmud Shah pun sangat berkenan, sangat sukalah dengan Maharaja Isap. Jadi dia pun damaikanlah Sultan Narasinga ni dengan Maharaja Isap. Didamaikanlah dua-dua ini. Berhentilah bergaduh.
Oke, boleh paham di sana? Ada soalan? Boleh paham? Cikgu, Yes, Dena. yang Maharaja Isap tu kan cikgu, time si Sultan Narasinga di Melaka, dia yang memerintah Indaragiri dulu kan cikgu, baru dia jadi Sultan dekat Lingga kan cikgu. Siapa nih? Maharaja Ishak? Ya, Iya, betul. Mula-mula dia memang Raja Lingga ketika Sultan Narasinga ni berada di Melaka. Tapi bila Sultan Narasinga balik ke Indragiri, maka Maharaja Ishak disingkirkan dan Sultan Narasinga jadi raja di Indragiri. Jadi Maharaja Ishak jadi raja di Lingga. Okey, begitu. oke cikgu. Lepas tu baru yang dia pergi apa tu kan cikgu, yang dia serang tu kan cikgu. Itu pun dia Maharaja Ishak hanya menyerang Indragiri apabila Indragiri yang duluan serang Lingga. Kan mula-mula tu Sultan Narasinga pergi serang Indragiri. Jadi kemudian Raja Lingga iaitu Maharaja Ishak pun seranglah balik Indragiri, sebab ketika Indragiri serang Lingga tu anak-anak perempuan Maharaja Ishak ni semua kena tawan. Jadi malulah Maharaja Ishak sebab bila dia tengok kan dia punya wife, dia punya anak-anak saja yang kena tawan oleh Sultan Narasinga. Tapi pembesar dia punya wife dan anak tidak kena tawan. So that's why dia serang balik Indragiri. Okay? Oke cikgu. Okay, Rex faham Rex? Paham cikgu. Okay, Zulika yang lain faham? Vanessa, Mira, Ebil, Mary? Paham cikgu. Okay, kalau ada, yes, Zulika. Oke, cikgu. Okay, Vanessa okay? Okay. Oke, cikgu. Okay, so kita teruskan. Kalau ada yang tidak faham, kamu boleh tanya juga PM cikgu nanti. Macam Mary, line tidak berapa strong kan? So anytime boleh tanya cikgu. Okay, so kita move to the next episode. Okay, ini sudah selesai. Next episode kita ialah Hang Nadim ke benua Keling. Okay, siapa ini Hang Nadim? Hang Nadim ini ialah menantu Laksamana Hang Tua. Okay, ingat watak Hang Nadim ini sangat penting. Hang Nadim ini ialah menantu Hang Tua yang telah dititahkan oleh Sultan Mahmud Shah ke benua Keling untuk membeli 40 jenis kain serasa. Ingat itu, dia dititahkan oleh Sultan Mahmud Shah ke benua Keling untuk membeli 40 jenis kain serasa. Ingat ini. Kemudian Hang Nadim pergilah ke benua Keling dengan menaiki kapal Hang Isap. Hang Isap. Okey, so bila menaiki kapal Hang Isap, artinya Hang Isap di sini ada ilmu pelayaran. Okey. So ketika di benua Keling, semua sejumlah 500 orang mahir membuat corak kain di benua Keling, iaitu pelukis di benua Keling yang mahir, tidak boleh melukis corak yang diinginkan oleh Hang Nadim. Jadi bila Hang Nadim sampai di benua Keling, dia pun bagi tahulah yang dia mahu tempah 40 jenis kain serasa dengan corak tertentu. Jadi dia mahu itu 500 orang mahir yang pandai melukis tu buat corak yang dia mahu. Sebab corak tu ada di fikiran dia sahaja, ada dalam fikiran dia. Dia bilang, saya mau ini corak macam ni. So yang 500 orang benua Keling ini, di benua Keling ini, tidak boleh melukis corak yang diinginkan oleh Hang Nadim. Jadi kemudiannya Hang Nadim pun melukislah corak bunga yang diinginkannya. Dia sendiri lukis. Okey, begini corak saya mau tu dia lang. So dia pun lukis dan segala 500 orang pelukis di benua Keling ini pun kagumlah melihat kemahiran Hang Nadim ini melukis corak bunga. So di sini Hang Nadim ada ilmu seni lukis. Ebil, kamu punya ni kan Ebil? Ilmu? Ya cikgu. So Hang Nadim ada ilmu seni lukis, okey. Kemudian dalam 500 orang yang mahir melukis di benua Keling ini, selepas Hang Nadim lukis corak yang dia mau ini, hanya 2 orang sahaja daripada 500 orang pelukis di benua Keling itu yang mampu melukis semula corak yang
dilukis oleh Hang Nadim ini. Hanya 2 orang. Walau bagaimanapun, diorang bilang diorang tidak boleh melukis corak ini kalau di depan Hang Nadim. Sebab kalau diorang di depan Hang Nadim, lain yang diorang lukis, lain yang akan terhasil. Dan diorang minta supaya diorang bawa lukisan ini balik ke rumah diorang untuk melukis di rumah. Sebenarnya inilah lagi satu contoh bukti bahawa tingginya ilmu seni lukis pada Hang Nadim sehingga tiada orang yang boleh meniru lukisannya ini. Okey? So itu Hang Nadim. Boleh faham? Boleh. 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 Ingat saja Hang Nadim dia ada ilmu melukis. Okey, siapa dia? Menantu Hang Tuah. Apa peristiwa dia? Dia pergi ke benua Keling beli 40 jenis kain serasa atas titah Sultan Mahmud Shah. Dia ada ilmu melukis, dia boleh lukis corak bunga yang diinginkannya, sedangkan 500 orang pelukis di benua Keling tidak boleh melukis corak yang dia mahu. Hanya 2 orang yang boleh tiru corak lukisan dia, itu pun bukan di hadapan Hang Nadim. Okay, itu peristiwa penting dia. Next, kita lihat watak Hang Isap. Okey, kamu tahu tadi Hang Isap ialah orang yang kapal dia ditumpangi oleh Hang Nadim. Tengok ni. Ni nak kan? Menaiki kapal Hang Isap. So, sekarang kita tengok watak Hang Isap. Hang Isap ini sebenarnya dia seorang peniaga. Dia pergi ke benua Keling tu selain untuk bawa Hang Nadim tu sebenarnya adalah untuk berniaga lah. So, ketika di benua Keling, Hang Isap ini berhutang dengan seorang peniaga di benua Keling iaitu seorang syaid. Okey, jadi bila syaid ni menuntut daripada Hang Isap, dia kata, Hang Isap, kamu masih berhutang dengan saya. Hang Isap ini menafikan bahawa dia tidak ada hutang dengan syaid. Jadi, Hang Isap menggelar syaid ini sebagai, kamu baca lah ni, Wali Tut. Wali Tut. Cikgu tidak berani sebut ni, cikgu tidak suka sebut. Dia gelar sebagai Wali Tut. Kamu baca lah sendiri. Apa maksud dia tu? Alamak, kamu tidak tahu kan ini apa? Kamu tidak tahu ni? Tidak. Alamak, innocentnya kamu ni, Mbak Nesa. Kamu ada adik lelaki kah? Ada. Ini PELIR ni ialah alat sulit adik lelaki kamu tu. Oh. Sebab tu cikgu tidak boleh sebut perkataan ni, cikgu geli mau sebut. So, si Hang Isap pun gelarlah syaid ni sebagai Wali Tut. Nah, kamu boleh dalam jawapan kamu tulis sejalan ni. Cuma cikgu tidak boleh sebut. Okey, so dia gelar sebagai wali ini. Kemudian apabila syaid ini of course lah, syaid ni marah lah. Kenapa Hang Isap tu gelar dia Wali Tut kan? Jangan kamu tulis Wali Tut dalam jawapan, tulis saja perkataan ni. So, bila syaid itu digelar sebagai Wali Tut ini, maka syaid itu pun marah, lalu dia sumpahlah si Hang Isap ni. Dia bilang, nanti kau punya kapal akan karam di laut. Dia sumpah. Jadi, semasa itu, Hang Nadim meminta tolonglah, merayulah daripada tu syaid. Dia bilang, jangan kasih ikut saya tiada salah dalam hal ini. Jadi, itu syaid bilang, Hang Nadim, kamu akan selamatlah, kamu tidak akan apa-apa. So, kapal Hang Isap ini tanpa ribut, tanpa hujan, tiba-tiba sahaja kapal Hang Isap ini ketika di tengah laut betul-betul karam. Kena sumpahan syaid ini tadi. Jadi karamlah kapal Hang Isap dan Hang Nadim berjaya menyelamatkan diri, cuma dia hanya berjaya bawa 4 helai kain serasa milik Sultan Mahmud Shah. Daripada 40 jenis beratus-ratus helai kain serasa itu, apabila kapal Hang Isap ini karam, Hang Nadim hanya berjaya selamatkan 4 helai kain serasa Raja Sultan Mahmud Shah. Dan si Hang Nadim ini dia terdampar di Ceylon. Ketika di Ceylon, Hang Nadim ini telah diminta oleh Raja Ceylon untuk membuat tanglong telur dari kulit telur yang diukir indah dan dipasang lilin. So ini membuat tanglong ni, dia bukan Hang Isap. Kita tambah di sini nama Hang Nadim, nanti kamu confuse. Ini Hang Nadim ya.
Paham kan? Paham? Paham, Cik. Oke. Jadi Hang Nadim buat tanglong dari kulit telur yang diukir indah dan dipasang lilin. Jadi ini pun bukti menunjukkan Hang Nadim memiliki ilmu seni lukis. Jadi bila Hang Nadim ini balik ke Melaka, persembahkan 4 helai kain serasah milik Sultan Mahmud Shah, Sultan Mahmud Shah pun murka kepada Hang Nadim kerana gagal bawa 40 jenis kain serasah yang telah diminta oleh Sultan Mahmud Shah. Okey, boleh faham episod ni? Boleh? Ya. Boleh, Cik. Apa tu? Serasi. Serasa, tidak serasi, kita serasa. Serasa tu ialah sejenis kain ya. Sejenis kain. Jenis Okey. kain lah. Ya, sejenis kain. Nama dia kain serasa. Okey, so di dalam episod ini kamu ingat 2 watak penting. Satu Hang Isap, satu Hang Nadim. Hang Nadim disuruh beli kain di benua Keling, 40 jenis kain serasa di benua Keling. Tetapi dia hanya berjaya bawa 4 helai kain serasa. Okey, setelah kapal yang dinaikinya karam. Kemudian dia ada ilmu melukis bila dia boleh melukis corak bunga yang diinginkannya serta boleh membuat tanglong telur dari kulit telur yang diminta oleh Raja Ceylon. Manakala Hang Isap, watak kedua kamu dalam episod ini, ialah seorang peniaga dari Melaka ke benua Keling yang telah disumpah oleh Syahid kerana Syahid ini marah apabila Hang Nadim yang berhutang dengannya menggelarnya Wali Tut. Okey, itu sahaja. Senang kan? Senang. Senang, siap kan? Nyak, siap kan? Ya, siap sambil dengar YouTube. Yang Sambil cikgu dengar punya tuh. Oh, Ya, time buat nota sambil dengar YouTube. Siap. okey, bagus. Supaya lebih senang faham kan? Ya. Okey, ngam tu. Katakan pada KMK Nyak. Sem tu cari Okey, sem tu cari Okey, next kita pergi dalam episod ini kita diberitahu juga bahawa Laksmana Hang Tua akhirnya telah meninggal dunia. Aduh, matilah sudah Hang Tua. Siapa punya boyfriendnya? Bukan si Nyak ni, si Dena ni punya boyfriend. Hang Tua pun meninggal dunia. Kan Dena, boyfriend kamu kan Dena? Sembilan. Bukankah? Kamu bah. Bukankah? Ada Cigo. Pura-pura dia tak mau. Mentang-mentang dia sudah meninggal, tak mau jadi janda lah tu. Okey, so kita teruskan. Laksmana Hang Tua meninggal lalu dikuburkan di Tanjung Keling dan dia diganti oleh menantu dia Koja Hasan. Jadi gelaran Koja Hasan setelah menjadi Laksamana ialah Laksamana Koja Hasan. Habis. Hore! Oh Cigo. Yes, Dena. Bukan Hang Nadim pun menantu Laksmana Hang Tua kan Cigo? Hang Nadim tu ialah anak dia. Nanti dulu, menantu. Seingat tu dia Jit pula. Ya, Hang Nadim ialah menantu Hang Tua. Terus Koja Hasan pun menantu dia juga Cigo? Yalah, kamu ingat Hang Tua anak dia satu saja kah? Oh, okey. Okey. So, ada apa-apa soalan? Sebenarnya habis sudah episod kita ni. Habis sudah bab 10 kita ni. Habis sudah. Katakan pada KMK sudah. Ada apa-apa soalan tentang episod ini? Tiada Cigo, setakat ni bab 10 senang mau faham. Yes, bab 10 sebenarnya senang mau faham. Tidak apa, cikgu mau balik tengok kamu orang dulu lah. Cikgu, Yes, Nyak. jadi kan sebelum ni ada part yang nyaris lembing diterbangkan. Bukan yang peristiwa pembunuhan Tun Tali Sandang tu kan. Iya, kenapa? Kan Sultan Mahmud Shah kan dia ada yang dia bilang dia pilih kasih dengan 4 orang Pandai. pembesar tu. Pandai. Lepas tu kan si Tun Umar dia mau kan Tun Umar dia mau jadi Laksamana. Jadi SMS Sultan Mahmud Shah dia berjanji kalau si Hang Tua sudah meninggal jadi Tun Ya, paham tuh Vanessa. Saya tahu tuh arah soalan kamu. Ya, lepas tu kan kenapa pula menantu si Koja Hasan pula yang jadi Laksamana sedangkan Sultan Mahmud Shah sudah berjanji dengan
si Tun Umar. So kamu rasa kenapa? Itu soalan tuh Cikgu jangka akan keluar. Tahniah, sebab betul-betul kasih keluar tuh soalan. Siapa mau jawab? Rex, kenapa kamu rasa Rex? Kenapa kamu rasa? Kali itu yang si Sultan Mahmud janji itu tidak bagus, psikojahasan bagus. Oh, maksudnya mungkin pada pandangan Rex, Tun Umar itu tidak setanding dengan Koja Hasan. Begitu kan, Rex? Oke, terima kasih Rex. Tidak sebab yang jelas dalam cerita nih, cuma Cikgu ingin dengar pandangan. Zulika? Mana sudah Zulika nih? Ebil? Thank you pandangan kamu ya Rex. Saya rasakan Cikgu, sebab kan tuh Laksamana tuh perlu orang yang kuat lah, macam boleh jaga gitu. Saya rasa tuh si Koja Hasan lagi kuat daripada tuh si Tun Umar lah. Oke. Itulah kalau dari saya. Oke, thank you juga Ebil. Oke, Dena. Kita dengar satu-satu pandangannya. Dena? Ya, Ciga. Oke, alasan kamu kenapa rasanya? Saya rasa mungkin Koja Hasan dia ada apa tuh Cigo, kebijaksanaan macam si Hang Tua Oke. daripada Tun Umar Cigo. Makasih. Mira? Makin sedikit sudah kita nih, tinggal lagi 6 orang. Mira? Si Vanessa, kamu sudah jawaban. Mira entah hilang kemana. Mary, ada jawaban kah Mary? Kali Mary. Kurang sama saja tuh Cikgu sama jawaban derang. Saya rasa mungkin Koja Hasan dia lebih layak lah untuk jadi, mungkin dari segi dia punya ilmu kah, ilmu berlawan kah begitu, dan kebijaksanaan dia lebih bagus berbanding dengan Tun Umar. Tun Umar dia kasih janji, si Sultan Mahmud Shah dia kasih janji, dia main janji saja sama si Tun Umar, sebab dia antara orang yang dikasih raja, tapi mungkin dari segi skill dia tidak setanding dengan Koja Hasan. Oke. Ada lagi? Itu saja Mary? Ya, itu saja Cikgu. Oke, thank you. Vanessa yang menyoal, kita dengar jawaban orang yang menyoal. Vanessa, pada pandangan kamu sendiri? Kalau pandangan saya kan juga sebab mungkin Laksamana Hang Tua yang sendiri mau Koja Hasan yang jadi Laksamana. Itu saya lah. Itu kamu lah. Oke. So, terima kasih atas semua pandangan. Oke, kita berbalik kepada sistem politik di Melaka. Oke, kita pernah bincang di antara sistem politik yang diamalkan ialah pemberian jawatan itu adalah berdasarkan keturunan. Masih ingatkah? Jawatan. Cikgu. Ada ingatkah Mary? Ada kan Cikgu pernah cakap? Ya, Cikgu keturunan. Pelantikan raja atau pembesar adalah berdasarkan keturunan. So, oleh sebab Hang Tua ini telah meninggal dunia, maka jawatan Laksamana itu pun diberikan kepada keluarganya, keturunannya, dan dalam hal ini Laksamana Koja Hasan. Oke, kenapa bukan Tun Umar? Sebab dalam sistem politik jelas ada dinyatakan, kalau kamu buka buku LP kamu ini ya, buku LP, pada muka surat 217, Cikgu punya buku ini edisi lama. Kamu lihatlah situ sistem politik tuh. Pelantikan pengganti raja dan pembesar berdasarkan keturunan atau wasiat. So apabila Laksamana Hang Tua meninggal dunia, jawatan pembesar yaitu Laksamana itu perlulah diturunkan kepada keluarganya. Jadi itu yang akhirnya Laksamana Koja Hasan yang jadi Laksamana, bukannya Tun Umar seperti yang dijanjikan oleh Sultan Mahmud Shah. Oke. Boleh faham? Boleh?
Boleh juga. Oke, thank you. Ada lagi soalan lain? Tidak? Rex, tidak Rex? Senang paham Rex? Cigo. Oke, Rex, Hang Nadim ada ilmu apa Rex? Ilmu seni. Seni apa Rex? Itu seni yang melukis tuh. Ilmu seni lukis. Mary, Hang Isap ada ilmu apa Mary? Hang Isap Mhm. ilmu pelayaran. Oke, betul. Oke, Sultan Mahmud Syah dalam peristiwa pemandangan Putri Gunung Ledang dikatakan seorang yang apa, Vanessa? Apa sisi negatif dia? Cikgu apa? Sorry soalnya. Sultan Mahmud Syah dalam episod pemandangan Putri Gunung Ledang. Apa sisi negatif yang kamu boleh keluarkan pada watak Sultan Mahmud Syah? Dia pentingkan diri sendiri. Oke, apa buktinya? Bukti dia suruh rakyat dia untuk cari semua yang 7 dolang hatinya mau 7 dolang gitu semua kan. Tapi kan untuk semangkuk darah Raja Ahmad dia tidak dapat tunaikan. Jadi macam dia seksa dia punya rakyat sendiri lagi tuh. Dia tidak boleh buat itu syarat demi rakyat dia. Sedangkan rakyat dia sudah bersusah payah untuk Sultan Mahmud Syah. Betul-betul menguasai sudah kamu nih bab 6 nih Vanessa, terutama episod pemandangan Putri Gunung Ledang. Macam episod pilihan. Ebil? Ya, Cikgu. Apa sudah cikgu mau soal tadi tu ya? Apa yang cikgu mau soal tadi tu? Kenapa cikgu hilang arah sudah ya? Sekejap cikgu tengok dulu apa isi kandung slide ni. Oke, dalam episod peristiwa Pati Adam dengan Tun Minda, apa yang terjadi dengan Tun Minda? Dia punya ending kah apa, Cikgu? Ending lah. Oh, dia kawin dengan Pati Adam. Dia berkawin dengan Pati Adam. Pati Adam ni siapa? Pangeran dari Surabaya kah? Oke, pandai. Thank you, Ebil. Kecil. Oke. Dena. Dena ya. Ya, Cikgu. Dalam episod Tepuk Berbalas Alang Berjawat, keluarkan dua watak penting dan diorang raja di mana? Sultan Narasingha merupakan Sultan di Indragiri. Maharaja Isap merupakan Sultan di Lingga. Oke, thank you. Oke, last. Siapa nih ya? Di sini cikgu mau tanya nih ya. Cikgu tidak tahu siapa yang ada di sini. Mira nih offline kah? Rex lah. Rex. Cikgu soal kamu, Rex. Oke, Rex, dalam episod 1 Tun Mutahir dijadikan bendahara. Ada berapa orang calon bendahara dalam episod ini, Rex? 9. Oke, 9, betul. Siapa yang cadangkan Tun Mutahir dijadikan bendahara? Tun Senada kah? Tun Senaja. Tun Senaja. Apa hubungan Tun Senaja dengan Tun Mutahir? Saudara, dong bersaudara juga. Oke. Apa hubungan Tun Senaja dengan Sultan Mahmud Syah? Itu Bonda. Bonda. Oke, betul. Oke, so itu sepintas lalu tentang 6 episod yang terdapat dalam bab 10. Ya, Mary. Cikgu, bukan si Bendahara Paduka Raja pun ada anak atau Cikgu? Ada? Kenapa, Macam Mary? Bendahara Paduka Tuan katu. Kenapa kan lepas Bendahara Paduka Raja si Tun Perak kan lepas tu dia bagi dia punya adik. Kenapa si Bendahara Paduka Raja tidak bagi sama anak dia? Rasanya itu terpulang kepada cadangan Bendahara Paduka Raja sendiri. Dia ingin mewariskan jawatan bendahara itu kepada siapa. Yang penting masih keluarga dia.
Sama juga macam Laksmana Hang Tua. Bila Laksmana Hang Tua meninggal dunia, dia tidak serah kepada Tun Biajit. Tun Biajit anak dia, tapi dia serah kepada Koja Hasan. Mungkin Koja Hasan, seperti yang kamu kata, Koja Hasan dia ada ciri keistimewaan dia sendiri yang tidak dimiliki oleh Tun Biajit ataupun oleh Hang Nadim, menantunya yang satu lagi lah. Begitulah. Oke, Cikgu. Oke, thank you. So itu dia tadi 6 episod dalam bab 10 yang akhirnya kita telah berjaya kupas, dan Cikgu lihat secara keseluruhannya kamu dapat menguasai peristiwa-peristiwa penting yang berlaku di sekitar watak-watak penting dalam 6 episod ini. Jadi Cikgu rasa pembelajaran kita berakhir di sini sahaja. Jika ada soalan akhir lagi, ada sebarang soalan sebelum Cikgu akhiri? Tiada? Tak ada? Tiada. Okey, tiada kan? Okey, sebelum kita berpisah, mari kita lafaz ni dulu. Anina, Aneh. Mari kita cakap. Katakan pada KMK. Mana sudah kamu? Biarpun kamu hanya 6 orang di sini. Mari kita lafaz sama-sama 3 kali. Sebagai azam kita sama-sama supaya kita sentiasa semangat untuk cari A di semester 2. Okey, Rex, semester 2 kita cari A. Semua kita cari A untuk semester 2. Mari kita cakap 3 kali. Katakan A pada KMK. Katakan kepada KMK. Okey. Lagi mana yang lain? Mana yang lain? Aku kiraan lah Cikgu. Baik, Cikgu kiraan. Hujan kuat. Cikgu kira Cikgu sebut dulu, lepas tu kamu sebut 3 kali untuk kamu. Jom kita katakan pada KMK. 1, 2, 3. Cakap kamu. Katakan Katakan pada KMK. kepada KMK. Katakan pada KMK. Okey, pada KMK. Jom kita pastikan kita punya usaha cari itu akan tertunai. Jadi jangan lupa sentiasa ulang kaji ya, sentiasa ulang kaji. Even bab 10 ni sudah habis, revise balik. So mungkin besok juga akan kongsi bab 11. So Cikgu doakan kamu orang semua akan dapat untuk semester 2, dipermudahkan segala usaha kamu. So setakat ni saja pertemuan kita untuk hari ini. Amin. Okay, so setakat ni sahaja pertemuan kita. Kita jumpa lagi pada hari Isnin. Okay, thank you semua. Oke, Mau bergambar Cikgu. kah? Terima kasih Cikgu. Okay, bye-bye. Bye-bye. Okay. Pada